Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam hadis pastinya banyak perkara yang kita boleh ambil hikmah. Tapi oleh kerana kita bercakap tentang air suci lagi menyucikan ataupun air bersih lagi dan membersihkan, um, dan itu dan jenis air ini boleh menghilangkan najis, maka ini contoh cerita di mana seorang Arab Badui membuang air kecil di masjid, kemudian para sahabat naik marah kerana Badui itu melakukan sedemikian kan. Dan kemudian Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk mengalirkan, siramkan air yang bersih ke atas najis tadi yang ada di masjid, yang dikotori tadi. Jadi cara untuk kita membersihkan najis contohnya adalah dengan menyiram dan mengalirkan air ke atas najis. Ke atas najis. Okey. Dalam masa yang sama, Nabi SAW, di antara pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis ini adalah Nabi SAW dia tak marah. Para sahabat mungkin dia marah kerana orang mengotori masjid kan. Jadi mereka seakan membela lah masjid dan membela agama lah. Kemudian Nabi SAW dengan penuh hikmahnya, kerana Nabi SAW diutuskan sebagai rahmat kan bagi sekalian alam, ada compassion kan, ada kasih sayang. Jadi walaupun dia mengotori masjid dengan membuang air kecil, tapi Nabi SAW tidak marah. Malah Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk menyiram dan menghilangkan air itu dengan mengalirkan air ke atas najis. Jadi begitu juga yang patut kita terapkan. Kalau seorang itu melakukan tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, malah ada pengetahuan mungkin dia sengaja melakukan sedemikian perkara yang buruk di tempat yang suci, maka bersabar terlebih dahulu mendidik seorang itu. Okey. Kerana apa? Kita sebagai seorang Muslim diutuskan untuk memberikan kemudahan untuk orang dan bukan kesulitan. Okey. Saya lihat ada soalan lagi. Sekejap saya tanya. Saya tengok. Okey. Saya harap saya telah menjawab soalan anda tadi, Encik. Saya tak dapat tahu siapa namanya, tapi saya tahu dia punya initial AA. Saya harap saya menjawab soalan anda. Saya teruskan dulu. Kalau ada soalan, tanya. Okey. Kemudian, ada sebuah lagi hadis yang bercakap tentang topik kita iaitu taharah ataupun air lah. Kita sedang bercakap tentang air kan. Dan dalam hadis ini bercakap tentang air laut. Apa yang tentang air laut yang hadis ini menjelaskan? Kita baca bahasa Arabnya dulu. Mengambil berkat daripada kata-kata Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'. فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. Okey. Maksudnya di sini, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mengharungi lautan dan kami hanya membawa sedikit air. Jika kami menggunakan air itu untuk berwuduk, maka kami akan kehausan. Lalu apakah kami boleh berwuduk dengan air laut?" Jadi um, ini soalan tentang air laut, kan? Inilah hadis di mana ulama menjelaskan air laut itu termasuk dalam air yang bersih dan boleh membersihkan. Daripada hadis ini, maka dia termasuk dalam jenis air itu. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jadi suci airnya maksudnya
kita boleh manfaatkan air laut itu untuk berwuduk dengannya dan juga boleh menghilangkan hadas besar. Kalau wuduk hadas kecil, kalau hadas besar iaitu mandi. Okey. Dan halal bangkainya, maknanya apa-apa binatang yang ada di laut halal dimakan. Bangkainya, walaupun kita jumpa binatang laut itu sama ada ikan dan sebagainya terdampar dekat darat, maka kita boleh, selagi mana ianya tidak memudaratkan, maka kita boleh memakan bangkai itu. Selagi ianya bangkai laut, bukan bangkai darat. Okey. Kemudian, isu fikih yang pertama. Jika air mutlak, satu lagi nama bagi air yang suci lagi menyucikan ataupun air yang bersih dan membersihkan adalah air mutlak. Air yang mutlak, air 100% air daripada original sources dan belum berubah. Jika air mutlak pula ni berubah kerana bercampur dengan tanah, lumpur, lumut, garam laut, rumput atau daun-daun dari pohon, maka ia tetap dihukum air mutlak. Air mutlak, air yang bersih dan boleh membersihkan. Saya harap anda tidak keliru. Tadi kita baru belajar tentang air suci lagi menyucikan. Air suci lagi menyucikan sama maknanya air bersih dan boleh membersihkan. Dan satu lagi namanya adalah air mutlak. Maksudnya air itu 100% daripada asal kejadiannya. 100%. Belum dicampur dengan apa-apa. Kerana dia 100% daripada asal kejadian, maka dia boleh membersihkan. Dia bersih dan boleh membersihkan. Air yang bersih tapi tidak boleh membersihkan, maknanya dia bukan air mutlak, bukan 100%, dah diubah. Contohnya macam air teh, macam air kopi. Kan? Jadi itu bukan air mutlak sebab dia dah berubah dia punya keadaan dia. Okey. Sekalipun banyak perubahan seperti berubah warnanya sehingga menjadi keruh serta berbau kerana lama bertakung atau lama terbiar seperti yang ada di dalam perigi atau kolam, dia masih dianggap sebagai air mutlak dan selagi mana dia tak memudaratkan kita, maka kita boleh mengambil air itu untuk berwuduk dan juga untuk mandi hadas besar ataupun mandi junub selagi tidak memudaratkan. Kalau ianya memudaratkan, maka kita tak boleh ambil lah kerana dia akan melibatkan penyakit dan sebagainya. Okey. Isu fikir yang kedua pula, kita dah belajar tentang, tadi kami menjelaskan tentang air suci dan menyucikan kan. Kemudian bagaimana pula kalau kita dapatkan air suci itu dan menyucikan, tapi keadaannya begini, haram bersuci dengan menggunakan air yang dicuri, tapi air itu air dicuri. Air yang dicuri, maka hukumnya haram. Maka hukumnya haram. Air yang kita ada di rumah kita, dia daripada air hujan kemudian diproses kan. Kalaulah contohnya kita ambil daripada paip orang lain lah contoh dan kita gunakan, itu dianggap air curi. Walaupun air itu bersih dan membersihkan jenisnya, tapi kalau kita ambil air itu daripada orang lain, haram hukumnya. Bersih bagi badan kita, tapi hukumnya dosa, haram. Jadi itu keadaan yang kedua. Kemudian, isu fikih yang ketiga, air musyammas. Air musyammas. Sebentar, saya... okey. Apakah air musyammas? Air musyammas adalah air yang terjemur pada matahari di negeri yang sangat panas cuacanya, serta air itu di dalam bejana atau tempayan besi.
logam, tembaga atau dalam logam seperti tembaga atau timah dan digunakan dalam keadaannya yang sangat panas. Jadi ulama berpendapat, sekalipun air itu suci dan menyucikan, tapi kalau dia dalam kategori air musyammas, kalau dia terjemur di panas matahari terik di negeri-negeri yang sangat panas cuacanya. Dan ulama dalam kitab Fathul Qarib, sebuah kitab fikih, ulama menjelaskan keadaan panasnya itu seperti keadaan panas di Hadramaut ataupun di Saudi yang di mana boleh Celsiusnya degree ni boleh mencecah daripada 40 hingga 45 dalam beberapa tempat. Dalam biasanya musim panas boleh mencecah, dan kontinen-kontinen yang selainnya seperti kontinen Afrika ataupun Middle Eastern country kan, ada beberapa negara yang boleh juga mencecah sehingga 50 darjah Celsius seperti Mali dan sebagainya. Jadi mungkin anda boleh buat kajian apakah tempat yang terpanas semasa sama musim panas. Jadi kalau negara di mana negara itu panas, kemudian air itu di dalam logam, di dalam tembaga atau timah ataupun tempayan besi, kemudian terjemur di matahari di negara-negara yang panas, maka itu adalah jenis air musyammas. Air musyammas. Um, saya tambahkan lagi 6 syarat makruhnya menggunakan air musyammas. Air musyammas ini ada hukum-hukumnya tersendiri. Di antara hukumnya adalah pada pendapat mazhab kita, kalau anda menggunakan mazhab Syafi'i, kalau rata-rata di Singapura menggunakan mazhab Syafi'i, ataupun di Malaysia, di Brunei, di Indonesia, maka makruh hukum kalau kita menggunakan air musyammas yang saya sebutkan tadi. Akan tetapi bagi pendapat Imam Nawawi tidak makruh. Kenapa? Bagaimana dia boleh jadi makruh? Kerana dia terjemur. Dan ini saya tambahkan 6 syarat makruhnya menggunakan air musyammas. Ulama mengatakan, pertama, ulama mengatakan kalau menggunakan air musyammas boleh terkena sopak, boleh terkena vitiligo, sopak dekat kita punya kulit. Jadi itu di antara satu sebab. Kemudian 6 syarat makruhnya menggunakan air musyammas. Air musyammas adalah air yang terkena terik sinar matahari kan. Dalam mazhab Syafi'i menggunakan air musyammas hukumnya makruh. Entah, saya potong. Okey. Okey. Air musyammas tadi adalah air yang terkena terik sinar matahari kan. Dalam mazhab Syafi'i tadi kita bahaskan, kita sebutkan menggunakan air musyammas hukumnya makruh kerana dikhawatirkan akan menyebabkan penyakit sopak ataupun vitiligo. Menggunakan air musyammas dihukumi makruh jika terpenuh 6 syarat berikut. Ini 6 syarat. Air musyammas tu jadi makruh. Yang pertama, berada pada daerah yang sangat panas seperti Hadramaut dan Hijaz kita sebutkan tadi kan, yang boleh mencecah. Kalau daripada bulan Jun hingga bulan Oktober, specifically memang pengkaji cuaca menyebutkan dalam beberapa website mereka, bulan Julai itu boleh mencecah. Negeri-negeri seperti Mali, Hadramaut dan juga Hijaz boleh mencecah daripada 40 hingga 45 darjah Celsius. Jadi ini di antara negara-negara yang boleh melibatkan air musyammas itu sendiri. Adapun jika pada daerah dengan cuaca sedang seperti Mesir atau yang cuacanya dingin seperti Syam, maka tidak makruh. Kalau air itu terjemur tapi cuacanya tak berapa panas, maka itu tidak dianggap sebagai makruh. Sekalipun kalau air itu terjemur di luar dalam logam, tembaga dan timah kan, air itu boleh digunakan, tidak makruh.
Yang kedua, yang menjadikan air musyammas ini makruh, wadah air terbuat dari bahan logam seperti besi dan tembaga. Jika wadah terbuat dari bahan yang bukan logam, semisal kayu, plastik, batu bata dan lainnya, maka hukumnya tidak makruh. Hukumnya tidak makruh. Yang ketiga, digunakan pada badan. Adapun jika digunakan pada pakaian, maka tidak makruh asalkan pakaian sudah kering ketika dipakai. Dah kering tak apa kerana dia tak menjejaskan kulit kita. Berbeza halnya jika dipakai dalam keadaan basah dan panas, maka hukumnya tetap makruh. Dipakai dalam keadaan panas, adapun jika air sudah tidak panas, air itu dah terjemur tapi dia tak panas lagi, maka tidak makruh, boleh digunakan. Yang kelima, ada air lain yang boleh digunakan untuk bersuci. Jika tidak ada air lain selain air musyammas, jadi kita nak cuba cari air lain yang tidak terjemur. Yang kita jumpa adalah air yang berjemur saja. Dan kita tahu hukumnya makruh. Tetapi kerana tidak ada air lain, maka hukumnya tidak makruh lagi. Hukumnya harus, boleh. Maka tidak makruh menggunakan untuk bersuci, bahkan hukumnya wajib, maaf. Hukumnya wajib jika waktunya sempit. Uh, uh, Perlu dilakukan untuk membersihkan diri kita untuk solat dan ibadah. Yang terakhir sekali, tidak ada prasangka kuat bahawa jika menggunakan air musyammas akan membahayakan dirinya. Adapun jika ada prasangka kuat akan membahayakan dirinya, maka hukumnya tidak makruh lagi namun berubah menjadi haram. Jadi ini adalah 6 perkara yang menjadikan air musyammas itu makruh. Air musyammas itu makruh. Okey. Jadi air musyammas itu setengah ulama kata nak pakai boleh. Tapi kalau dia rasa dia pakai boleh membahayakan dirinya, sangkaan dia begitu, maka kerana sangkaan dia begitu, maka haram menggunakan air musyammas tadi. Sebab tu ada ulama dia fleksibel sikit. Dia kata, Imam Nawawi kata tidak makruh kerana ada beberapa keadaan air musyammas ini boleh sejuk dan sebagainya. Tapi mazhab kita, mazhab Syafi'i, makruh menggunakan air yang panas. Okey, kita teruskan. Isu fix semasa yang bersangkut paut dengan keadaan kita di sini. Di sini ada soalan. Saya harap anda boleh jawab. Cubalah kalau anda nak. Apakah hukum bersuci dengan menggunakan pemanas air, water heater yang kita gunakan selalu kan di rumah kita? Adakah mubah ataupun makruh? Mubah maksudnya harus, tak ada dosa. Ah, Pakai boleh, tak pakai pun, gunakan boleh, tak gunakan pun tak apa. Mubah, harus. Macam tidur tadi kan. Kalau tak ada niat baik, hanya tidur biasa saja, maka hukumnya mubah. Makruh maksudnya discourage. Kalau kita elakkan lebih baik. Jadi anda rasa bagaimana? Apa hukumnya? Oleh kerana kita membincangkan tentang air panas, bagaimana pula keadaan di masa sekarang ini kalau kita menggunakan pemanas air seperti water heater? Jadi mungkin saya berikan 30 saat untuk anda berikan jawapan. Anda boleh letakkan jawapan anda di ruangan komen. Dipersilakan 30 saat dari sekarang. Okay. Jadi ada yang mengatakan dia mubah. Okey, sini ada juga mengatakan banyak yang mengatakan mubah. Mubah. B, kalau masih ada air lain. Oh, okey. B, kalau masih ada air lain. Kalau masih ada air lain, contohnya kalau ada air sejuk, maka kalau gunakan air pemanas air tu waktu kita tu, maka makruh hukumnya. Okey. Alright.
Interesting. Ada lagi, kita ada mungkin 10 saat lagi. Okey. Okey. Jawapannya adalah mubah. Harus. Kalau kita nak gunakan water heater boleh, tak nak gunakan pun tak apa. Dia bukan seperti air musyamas. Kerana apa? Kerana uh, kriteria air musyamas adalah seperti mana kita sebutkan tadi. Ulama memberikan kriteria yang utama sekali adalah air musyamas ini adalah air yang terjemur ataupun terdedah di luar. Terjemur, terdedah di luar, di dalam negara yang yang terik dalam terik matahari, di luar terik matahari. Yang cuacanya sangat panas, boleh mencecah 40 hingga 45 darjah Celsius. Dan kemudian ada beberapa kriteria tadi yang kita sebutkan kan. Antara yang utama, yang tadi dia dalam negara yang panas. Kemudian yang kedua, di dalam logam. Air itu diletakkan dalam logam, dalam tembaga ataupun timah. Jadi kalau diletakkan dalam kayu ataupun plastik, maka tidak dianggap sebagai makruh. Jadi bagi water heater ni dia tak sama kriteria air musyamas. Maka hukumnya wallahu alam, hukumnya mubah, harus tak sama dengan air musyamas. Okey, terima kasih di atas jawapan anda. Yang kedua, air suci tetapi tidak menyucikan. Ingat ini bukan ni tak ada bersangkut paut dengan tanah suci. Tanah suci itu kerana statusnya. Di sini air suci, air bersih. Tetapi tidak boleh membersihkan. Tidak boleh membersihkan daripada apa? Daripada najis. Tidak boleh digunakan untuk membersihkan daripada najis. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya al-ma'ut tahir ghairul mutahhir. Al-ma'ut tahir ghairul mutahhir. Okey. Di antara contoh air yang suci tetapi tidak menyucikan, tidak boleh menyucikan adalah seperti mana yang tertera di dalam slide ini, ada sebuah gambar air teh. Air teh itu bersih, kita boleh minum, tidak najis, tapi ianya tidak boleh dijadikan untuk menghilangkan najis. Di dalam topik air suci tetapi tidak menyucikan juga ada satu air yang dinamakan air mustakmal. Air mustakmal. Apakah air mustakmal? Jadi air mustakmal tu air yang tadilah, air yang suci tetapi tidak menyucikan. Okey. Um, Dalam kategori lain, air mustakmal ni air sedikit, iaitu kurang dari 200 liter. Kenapa 200 liter? Asal terma ataupun asal term adalah 2 kola. Ulama kata kalau air itu lebih dari 2 kola, maka dia air yang suci dan boleh menyucikan. Selagi mana dia tak ada unsur-unsur najis. Kalau air itu air yang mustakmal, yang telah digunakan, tapi air itu sedikit, kurang dari 200 liter, yang telah digunakan untuk basuhan wajib, contohnya wudu ataupun mandi hadas besar ketika berwudu atau mandi hadas. Jadi contohnya gini, air mustakmal tu kalau kita ambil wudu, contoh, kita ambil wudu, air itu mengalir di bawah ada baldi lah contoh. Air yang terkena daripada tangan kita menitis ke air baldi itu dipanggil air mustakmal, air yang telah digunakan. Air yang telah digunakan dengan syarat air itu tidak melebihi 200 liter. Kalau 200 liter tu banyak kan? Kalau air yang kita beli di kedai biasanya air gas lah contohnya, ada yang 1.5, ada yang 2 liter kan. Jadi imagine kalau kita kalikan sehingga boleh dapatkan 200 liter and above. Sebanyak itu, kalau kurang dari itu dia
dia dianggap sebagai air mustakmal, air yang telah digunakan. Kalau lebih daripada itu, dia bukan air mustakmal. Dia kerana dia boleh digunakan untuk mandi, hadas besar ataupun berwuduk. Jadi saya ulangi, air mustakmal adalah termasuk seperti teh dan juga kopi tadi dalam kategori yang lain yang sama topiknya air suci tetapi tidak menyucikan adalah air mustakmal. Air mustakmal. Airnya sedikit, kurang dari 200 liter yang telah digunakan untuk basuhan wajib. Basuhan wajib itu adalah wudu ataupun hadas besar ketika berwuduk atau mandi hadas di sini. Kemudian kalau dia kurang dari 200 liter, maka dia dipanggil air mustakmal. Kalau lebih daripada itu, dia bukan air mustakmal, dan kalau kita nak gunakan sekali lagi air itu untuk wudu ataupun untuk hadas besar, maka dibolehkan. Dibolehkan. Contohnya lah, kalau ada kolam, ada kolam, ada kolam yang besar, lebih daripada 200 liter. Orang selam dekat kolam tu ataupun orang ambil wuduk dekat kolam tu. Air tu telah digunakan, kan? Tapi oleh kerana dia lebih daripada 200 liter, maka air tu boleh digunakan sekali lagi. Sebanyak mungkin dia boleh gunakan asalkan tidak ada najis yang ternampak. Okey, sini ada soalan ni. Air mineral dari botol 250 uh, dia apa ni? ml ml. Yang apa ni? Yang saya tak nampak lah. Yang telah digunakan. Air mustakmal. Okey. Kalau ml maknanya lebih kurang daripada liter kan? Kurang daripada liter. Maka itu dipanggil air mustakmal, betul? Air mustakmal. Mana-mana air yang kurang daripada 200 liter yang telah digunakan kurang dari 200 liter. Contohlah begini kurang dari 200 liter, kita ambil wuduk, air wuduk itu menitis ke dalam ke bawah ke dalam baldi. Air itu semestinya tidak lebih daripada 200 liter kerana 200 liter itu banyak kan. Maka air yang menitis tadi adalah air mustakmal. Air yang tidak boleh digunakan untuk wuduk ataupun untuk mandi hadas besar, tak boleh. Kalau setakat siram untuk hilangkan kotoran-kotoran, bukan najis, kotoran-kotoran seperti mungkin habuk dan sebagainya, mungkin kita gunakan untuk siraman di luar rumah untuk hilangkan habuk-habuk, maka hukumnya boleh. Tapi untuk hilangkan najis, maka tidak boleh. Kalau air mineral water tu belum digunakan kan, kita boleh menggunakan untuk air wuduk. Tapi sekiranya air mineral water lah contoh, kita tuangkan dekat sebuah baldi. Kemudian kita ambil daripada baldi tu, kita celup tangan kita nak ambil wuduk contoh maka uh, maka air tu dah jadi air mustakmal. Dah tak boleh lagi ambil untuk wudu ataupun digunakan untuk mandi hadas besar kerana tidak cukup. Dia kena lebih daripada 200 liter. Okay. Pendapat ulama mengenai hukum bersuci dengan air mustakmal. Yang tadi kita menjelaskan tentang majoriti ulama termasuk mazhab Syafi'i. Jadi, kalau air yang kurang daripada 200 liter dicelup, kurang dari 200 liter, air itu tidak dibenarkan gunakan untuk wudu ataupun mandi hadas besar. Itu mengikut mazhab majoriti ulama ataupun mazhab Syafi'i.
Akan tetapi ada juga mazhab yang membolehkan. Maksudnya, kalaulah contoh tadi kita ambil wuduk, air menitis di dalam baldi, air itu baldi kecil dan tidak lebih daripada 200 liter, air baldi kecil saja, maka ada mazhab yang mengatakan mazhab seperti mazhab Maliki dan juga Zahiri membenarkan kita gunakan air musta'mal itu. Selagi mana dia tidak najis. Ini saya sharekan saja pendapat-pendapat ulama dalam perbahasan air mustakmal. Selama ni kita pernah dengar, sebenarnya kita selalu mendengar mazhab Syafi'i sebab kita menggunakan mazhab Syafi'i di Singapura kan. Rata-rata lah di antara kita. Maka biasanya kita dengar tidak dibenarkan kalau ianya kurang daripada 200 liter. Tapi kalau mazhab Maliki dan Zahiri, kalau kurang daripada 200 liter, orang tu contoh. Yang tadilah contoh tadi kan kita ambil wuduk, air tu menitis dekat baldi ataupun kita celup, maka dia boleh digunakan sekali lagi untuk air wuduk ataupun digunakan untuk mandi hadas besar. Itu mengikut mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i dan bukan majoriti ulama. Okey, seterusnya. Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana marid la a'qilu fanatawadda'a wa sabba alayya min wudu'ihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengunjungi aku sedangkan ketika itu aku sakit sehingga tidak sedar, maka baginda mengambil wuduk dan menyiram atasku air lebih wuduknya. Um, ingat tak tadi kita membincangkan tentang mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata air mustakmal itu suci tapi tidak mensucikan. Jadi ulama-ulama daripada mazhab Syafi'i dan majoriti ulama mengambil daripada hadis ini. Hadis ini menjelaskan, menggambarkan tentang seorang sahabat yang sedang sakit dan kemudian Rasulullah SAW mengambil air wuduknya, air yang ditadah lah, air wuduknya yang menitis di dalam baldi, kemudian disiramkan kepada sahabat tadi untuk mengurangkan sakitnya. Ini satu sunnah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini satu sunnah. Jika contohnya kalau ahli keluarga kita sakit, kita boleh ambil air lebihan wuduk kita itu, kita siramkan di badan yang sedang panas. Boleh, tak ada masalah. Itu sunnah Nabi SAW. Sebaiknya ketua keluarga ataupun mana-mana ahli keluarga pun boleh juga. Jadi oleh kerana hadis ini, ulama menyebutkan, menjelaskan, ulama mengatakan bahawasanya air yang telah digunakan itu suci tapi tidak boleh mensucikan. Di sini ada soalan ni. Okey, nanti saya lihat semula soalan ini. Saya kurang jelas sikit soalan ni. Bentar Okey. Kemudian, hadis yang lain yang bercakap tentang air musta'mal. La yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa hum junubun. Faqala kaifa yaf'al ya Aba Hurairah? Qala tanawaluhu tanawulan. Janganlah seseorang kamu mandi dalam air yang tetap, tidak mengalir, sedangkan dia berada dalam keadaan junub. Okay. Lalu Abu Hurairah ditanya, bagaimana sepatutnya dia lakukan, wahai Abu Hurairah? Lalu dia menjawab, mengambilnya satu persatu. Okey. Jadi, ulama mazhab Syafi'i tadi menjelaskan bahawasanya ini satu bukti, hadis ini satu bukti
di mana seseorang itu tidak boleh mengambil, tidak boleh mandi, tidak boleh mensucikan diri dalam air yang tidak mengalir. Tidak mengalir, kerana air yang tidak mengalir itu dia bertakung kan, dia bertakung, jadi maka air mustakmal itu tidak boleh digunakan sekali lagi. Kalau seseorang itu contohlah, dia ada satu kolam air yang tidak melebihi 200 liter. Dia selam dekat dalam kolam tu. Kolam tu tak banyak, tak lebih daripada 200 liter. Dia selam kat dalam kolam tu. Um, Kolam tu, air tu dia jadi air mustakmal menurut mazhab Syafi'i, kerana hadis ini mereka katakan. Kerana Rasulullah SAW menegah daripada selam dalam air, kerana itu air mustakmal yang tidak boleh digunakan lagi. Manakala bagi mazhab yang lain, contoh yang katakan tadi kan, air mustakmal itu boleh digunakan. Mereka, cara fahaman mereka ini berbeza. Mereka kata bukan bermaksud di sini tak boleh nak selam, tak boleh nak masuk ke dalam air kolam tu. Mereka katakan sebabnya ditakuti kalau air itu terkena najis. Terkena najis lah, sama ada air kencing ataupun tahi daripada seorang itu. Jadi bagaimana sepatutnya dia lakukan, wahai Abu Hurairah? Lalu dia menjawab, mengambilnya satu persatu. Jadi kalau seorang itu mazhab Syafi'i, dia nak mandi daripada kolam yang tidak mengalir, yang kurang daripada 200 liter, maka dia kena ambil satu persatu mengikut mazhab Syafi'i. Mengikut mazhab Syafi'i. Okey. Kemudian yang terakhir sekali adalah air mutanajis. Tadi kita belajar tentang um, air yang suci lagi menyucikan. Kemudian kita belajar tentang air suci tapi tidak mensucikan. Kemudian kita belajar sekarang ini giliran yang ketiga, iaitu air mutanajis. Apakah air mutanajis? Air yang terkena najis. Itu air mutanajis. Yang kedua, ia adalah air yang jatuh najis ke dalamnya serta berubah rasanya atau baunya atau warnanya. Kalau air yang bersih jatuh ke dalamnya najis, kemudian berubah rasa, bau dan warna, maka itu dianggap sebagai air mutanajis. Kenapa karakteristik air mutanajis itu ada tiga, iaitu rasa, bau dan warna. Bau tu ialah kita boleh bau lah. Warna tu kita boleh lihat. Bagaimana pula rasa? Kerana sebagai contoh, ada najis tu boleh dirasa kerana darah termasuk dalam najis. Kalaulah darah itu masih berada di mulut kita, kita tak boleh solat selagi mana kita rasa darah itu ada dalam mulut kita, dan selagi mana darah itu mengalir. Maka kita kena bersihkan sebelum kita memulakan untuk ibadah ataupun solat. Jadi sebab itu najis boleh dirasa, dan kebanyakan masanya bau dan juga warna. Okey. Keadaan pertama, air sedikit kurang dari 200 liter dimasuki najis. Pendapat pertama, air tersebut menjadi najis sama ada sifat air berubah atau tidak. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab yang kita rata-rata di Singapura ni mengamalkan, uh, air ini kalau kurang dari 200 liter, kemudian termasuk najis di dalamnya, kan? Sama ada sifat dia berubah ataupun tidak. Maksudnya sifat tu maknanya dia punya bau, dia punya warna, dia punya rasa sama ada berubah ataupun tidak, kan? Maka air itu tetap dianggap sebagai air yang najis. Air itu
tetap dianggap sebagai air najis kerana kurang dari 200 liter. Pendapat kedua yang membincangkan tentang kurang dari 200 liter ini, air tersebut hanya menjadi najis jika sifat air berubah. Mazhab Maliki kan? Jadi mazhab Maliki ataupun beberapa riwayat daripada Imam Ahmad mengatakan kalau air dalam kolam itu kurang daripada 200 liter, akan tetapi kalau najis terjatuh ataupun terkena termasuk dalam air itu, um, tetapi sifatnya tidak berubah, tak ada bau, tak ada warna, maka walaupun air itu kurang dari 200 liter, maka air itu masih boleh digunakan untuk berwuduk dan juga hadas, untuk mengambil hadas besar, kan? Jadi contohnya lah, kalau kita nampak najis termasuk di dalam kolam, pertama sekali kita angkat najis itu. Dan kalau air itu tidak tukar dia punya sifat, iaitu warna dan juga bau, maka selagi itu mengikut pendapat mazhab Maliki dan juga Imam Ahmad, kita boleh gunakan. Manakala mazhab Syafi'i mengatakan kalau air dalam kolam yang sedikit dari 200 liter, sama ada kalau dimasuki najis, sama ada sifat air itu berubah ataupun tidak, tetap tidak boleh digunakan untuk berwuduk. Jadi rata-rata di antara kita pakai mazhab Syafi'i kan. Kemudian, keadaan kedua, air itu banyak, melebihi 200 liter, dimasuki najis. Air tersebut tidak menjadi najis kecuali jika sifat air berubah. Kalau seorang itu ada kolam besar yang melebihi 200 liter, kemudian dimasuki najis, kalau air itu tidak berubah sifatnya, tidak berubah sifatnya, kan? Najis punya sifat tu tak ada, sama ada bau ataupun warna, uh, maka air itu boleh digunakan untuk dimanfaatkan untuk berwuduk dan juga untuk hadas besar. Untuk hadas besar. Okey, isu fik semasa. Sekarang ini mungkin contoh yang paling dekat di zaman kita. Cuba jawab soalan ini. Apakah hukum bersuci dengan menggunakan air kolam renang? Apakah hukum bersuci, membersihkan diri, kan, uh, dengan menggunakan air kolam renang? Silakan, siapa yang nak mencuba, boleh type di ruangan komen, di ruangan chat. Dibenarkan menggunakan air kolam renang ataupun dalam erti kata yang lain, dalam erti kata yang lain, swimming pool lah. Dibenarkan ataupun tidak? Tidak dibenarkan ataupun dibenarkan? Dibenarkan untuk mengambil wuduk daripada kolam renang ataupun tidak dibenarkan? Dibenarkan untuk mandi hadas besar daripada kolam renang tu ataupun tidak dibenarkan? Silakan. Hmm, okey. Jadi saya baca dulu. Jadi jawapannya, ada yang kata dibenarkan, ada yang kata tidak dibenarkan, ada yang kata dibenarkan, boleh. Okey, terima kasih di atas jawapan anda. Terima kasih kerana mencuba. Jawapannya, kita tengok. Swimming pool ataupun kolam renang itu kebiasaannya lebih daripada 200 liter lah kan. Tak ada kolam renang yang kecil lah. Walaupun kita tengok dekat kolam renang untuk kanak-kanak pun lebih daripada 200 liter kan. Jadi kalau walaupun kerana kolam renang itu ataupun swimming pool itu lebih daripada 200 liter,
Walaupun dari masa ke semasa kadang-kadang mungkin ada budak-budak dia uh, buang air kecil kan, ataupun buang air besar kadang-kadang kan kita uh, jadi walaupun begitu um, oleh kerana air itu lebih daripada selagi mana air itu lebih daripada 200 liter, maka ianya boleh dibenarkan untuk dimanfaatkan untuk wuduk dan juga untuk hadas besar. Boleh. Cuma kita tak biasalah gunakan air kolam renang itu kerana kita ada ada air yang lain kan di toilet dan sebagainya. Tapi adakah boleh ataupun tidak? Hukumnya boleh kerana dia lebih daripada 200 liter. Dia lebih daripada 200 liter. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kesimpulannya sebentar tadi kita bercakap, ini sesi yang pertama, kita selesai bercakap tentang pengenalan kepada fik taharah. Kita jelaskan apakah itu fik, dan fik itu adalah kita mengkaji yang membahaskan tentang 5 hukum iaitu wajib, haram, makruh, mubah dan juga sunnah dalam beberapa situasi dan dalam beberapa konteks. Dalam hal ini dalam bab taharah. Jadi selagi kita dalam bab taharah ini kita akan belajar apa dia situasi yang dihukum haram dalam bab taharah, wajib, makruh, mubah dan sunnah. Kemudian kita bercakap tentang taharah. Taharah itu apa? Taharah itu kebersihan, membersihkan daripada najis. Kenapa pentingnya kita belajar taharah? Kerana kita nak beribadah perlu membersihkan diri, perlu bersih terlebih dahulu, badan dan juga baju dan tempat kita solat sebelum kita melakukan ibadah. Okey. Dan kemudian kita juga menjelaskan selain daripada kerana mesej utama agama kita adalah membersihkan bukan sahaja fizikal tapi elemen-elemen insan yang lain seperti hati, membersihkan hati, membersihkan minda, membersihkan roh. Jadi 4 elemen yang dan membersihkan nafsu. Jadi keempat-empat elemen-elemen insan ini ada cara dibersihkan. Jadi bagi badan pula adalah dengan menggunakan air dan boleh menggunakan debu kan untuk membersihkan. Tapi itu lain topik insya-Allah pada masa yang akan datang. Kemudian kita belajar tentang pembahagian air menurut ulama fikih dan kaitannya dengan isu-isu semasa di mana kita menjelaskan air itu ada 3 jenis semua sekali. Yang boleh kita gunakan adalah yang pertama tadi iaitu air yang bersih dan boleh membersihkan. Manakala air yang kedua iaitu air yang suci tapi tidak boleh mensucikan, tidak boleh membersihkan, itu tidak boleh mengikut mazhab Syafi'i. Dan juga air mutanajis lagilah tak boleh kerana ada unsur-unsur najis, ada karakteristik najis di dalam air yang bersih itu. Okey, kemudian baik. Jadi selesai sudah kita sesi yang pertama ini. Saya cuba lihat soalan anda terlebih dahulu. Kalau anda ada soalan silakan. Okey, kita boleh berikan seminit dua untuk anda tanyakan soalan, silakan. Jadi biar saya bacakan soalan tadi kalau ada yang di atas tadi.
Okey. Di sini ada seorang tu bertanyakan, uh, Ustaz, kalau seseorang itu ada air minum yang lebih kurang 250 ml. 250 ml tu maknanya 0,25 liter lah kan? Dan dia berada di tempat yang tak ada lain. Kalau dia nak sucikan diri, haruskah dia bertayamum? Okey, lepas tu dia uh, gunakan air musta'mal. Air musta'mal tidak boleh digunakan. Kalau air itu telah digunakan sebelum ini, maka tidak dia boleh digunakan mengikut mazhab Syafi'i untuk wudu ataupun mandi hadas besar. Lagipun 250 ml tu bersamaan 0,25 liter sahaja. Okey. Um, di sini dia ada menjelaskan lagi, maksud saya kalau dia cuma ada air mustakmal sahaja dan tak ada air lain untuk sucikan diri, macam mana nak sucikan diri? Uh, uh, adakah menggunakan tayamum? Baik. Kalau tak ada air, kita kena pastikan kita kena cari dulu. Kena cari dulu air. Kalau betul-betul tak ada air, di daerah kita tak ada air, maka barulah kita boleh bertayamum. Kalau di daerah kita kena usaha dulu cari air. Kalau di daerah itu tak ada air langsung, kan susah untuk kita dapatkan air, ataupun kita tak ada susah dan kita tak ada duit sekalipun nak beli air. Maka baru kita boleh bertayamum. Tapi selagi mana kita, contohlah kalau kita berada di satu tempat, dan kita tengok masa ni sempat ni pergi ke masjid ke, sempat balik untuk solat kan, maka kita tak boleh bertayamum. Kalau kita di daerah itu tak ada air dan tidak sempat untuk kita balik rumah dan pergi ke masjid, barulah kita boleh bertayamum. Eh? Jadi dalam satu keadaan di mana daerah itu tidak ada air langsung, kering, dah usaha, barulah kita boleh bertayamum. Okey. Okey, ada soalan di sini. Boleh tak air mineral yang 500 ml, okey, belum digunakan buat wuduk? Digunakan untuk wuduk untuk berapa orang? Selagi mana, gini tau. Selagi mana air itu belum digunakan, walaupun sedikit daripada 200 liter, kita buka belum digunakan, kita boleh gunakan asalkan kita tak celup air itu. Jadi kita tuang perlahan-lahan, walaupun kita nak gunakan untuk lebih dari 3 orang, tapi kalau kita tuang sedikit-sedikit, kemudian kita pastikan tidak dicelup kan air itu, dan kita punya air wuduk tu tidak menitis ke dalam air mineral, maka seberapa banyak orang yang menggunakan air itu pun boleh, tak ada masalah. Kita tuang pelan-pelan dekat anggota-anggota wuduk, maka semua dapat wuduk, tak ada masalah. Dia yang tak boleh kalau kita celup air itu. Kita buka air mineral, kita celup kita punya jari. Maka air itu dah jadi air mustakmal. Jadi hati-hati bila buka, pastikan tidak celup air itu dan pastikan air tidak menitis ke dalam air mineral yang kita buka tadi. Jadi tuang pelan-pelan dan kita pastikanlah berapa orang sekalipun yang gunakan air itu, selagi mana cukup untuk cover semua anggota wuduk, maka boleh sah wuduk kita. Tak ada masalah. Yang penting air itu tak sentuh betul. Yang penting air itu kita tak celup.
kita punya jari tak celup, kita tak cerup, gunakan kita punya badan lah, sama ada jari ke jari kaki ke, tak kisahlah. Kita tak celup, dan air lebihan wuduk kita itu tidak termasuk dalam air mineral tu. Jadi hati-hati kita tuang baik-baik supaya tidak termasuk air saki baki air apa ni, lebihan air wuduk kita ke dalam air mineral tadi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah, terima kasih kerana ikut serta. InsyaAllah kita akan membincangkan bahagian kedua pula, sesi kedua pula. Jadi pada masa yang sama, pada hari dan masa yang sama. Sementara itu, di sini kita nak share tentang projek kami. Sebentar ya. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah di sini kita ada akan ada sebuah projek untuk bulan Ramadan, di mana kita akan infakkan, kita akan dermakan kurma ke masjid bagi siapa yang nak contribute. Bolehlah, silalah hubungi saya, PM saya di talian yang tertera di bawah ini, iaitu 8484 1575. 8484 1575. InsyaAllah kita akan berikan kurma ini ke masjid di daerah East, InsyaAllah pada bulan Ramadan. Okey, bagi anda yang berminat, ada hajat, sila message kami di WhatsApp di talian yang tertera di sini, 8484 1575. Okey, terima kasih semua, insyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi minggu hadapan lah, insyaAllah, dalam topik yang seterusnya. Jika ada apa-apa soalan yang anda rasa belum terjawab, sila boleh mesej saya di nombor 8484 1575. InsyaAllah berjumpa kita pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.